Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Ashraf bin Jumaal, nombor metrik S71896, wakil daripada kumpulan 6, ingin membentangkan tentang tajuk atheism. Okey, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi atheism. Atheism merujuk kepada masyarakat yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ini adalah sikap atau pandangan yang menolak keyakinan akan wujudnya kewujudan Tuhan dalam bentuk apapun. Atheism boleh wujud dalam pelbagai cara, iaitu mulai dari ketiadaan keyakinan terhadap Tuhan sampai dengan keyakinan kuat tentang ketiadaan Tuhan secara mutlak. Orang yang mengidentifikasi diri sebagai seorang ateis cenderung tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan pada kekuasaan Tuhan dalam setiap bentuk agama atau kepercayaan keagamaan. Seterusnya saya ingin membincangkan tentang ciri-ciri seorang ateis. Yang pertama adalah menolak secara mutlak tentang kewujudan Tuhan atau segala yang bersifat ilmiah. Yang kedua adalah menetapkan hujah bahawa tiada bukti wujudnya Tuhan dan kegagalan sains mengesahkannya sebagai asas kepada penolakan tersebut. Yang ketiga adalah menentang hukum agama sebagai peraturan kehidupan manusia. Yang keempat, menafikan kewujudan dosa, pahala, syurga dan neraka. Yang terakhir adalah orang etis hanya berpegang kepada prinsip logik dalam membuktikan sesuatu perkara dan berpendirian bahawa semua kepercayaan beragama yang tidak dapat dibuktikan secara saintifik adalah tidak benar. Seterusnya saya pergi kepada pemikiran orang atheism. Yang pertama adalah ketidakkepercayaan kepada Tuhan. Sebagai contoh, mereka tidak percaya bahawa ada satu zat yang menciptanya di muka bumi ini, dan mereka memerlukan bukti yang dapat membuktikan bahawa Tuhan itu ada. Yang kedua adalah mempercayai perkara yang zahir sahaja. Sebagai contoh, mereka mempercayai perkara yang dapat dilihat dengan mata mereka sendiri. Selain itu, setiap masalah yang mereka hadapi adalah berpunca dari dirinya sendiri dan bukannya orang lain. Seterusnya saya pergi kepada pandangan tokoh falsafah, iaitu Stephen Hawking. Beliau menyatakan bahawa penciptaan alam semesta ini dapat dijelaskan oleh hukum alam dan tidak memerlukan campur tangan Tuhan, dan perkara ini dinyatakan di dalam bukunya, iaitu The Grand Design. Seterusnya pandangan daripada Richard Dawkins. Beliau menganggap bahawa agama sebagai sesuatu yang tidak rasional dan menekankan pada pentingnya sains dan logik dalam mentafsirkan dunia. Beliau dikenali dengan konsep The God Delusion yang mengkritik keyakinan akan kewujudan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak berlandaskan bukti yang jelas. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatin Najwa binti Abdullah, nombor metrik S69865. Okey, sekarang saya akan membentangkan mengenai kumpulan ataupun institusi yang terpengaruh dengan atheism. Yang pertama iaitu organisasi HAM dan kebebasan beragama, di mana mereka komited terhadap kebebasan beragama dan lebih cenderung kepada pengaruh atheism, di mana isu yang dihadapi iaitu pembatasan kebebasan beragama mengikut undang-undang pembatasan beragama, contohnya larangan beribadah, penganiayaan kelompok agama tertentu. Yang kedua iaitu ahli sains dan pendidikan, di mana mereka menekankan pemikiran rasional dan metode ilmiah, dan mereka lebih dekat untuk memiliki pandangan atheism. Okey, sekarang kita pergi ke kontra, iaitu organisasi HAM dan kebebasan beragama. Okey, untuk organisasi HAM ini, mereka menyediakan perlindungan kepada individu atheism. Tetapi, untuk organisasi ini, ianya dipandang serong oleh masyarakat setempat kerana ada sesetengah masyarakat, mereka tidak menyukai golongan atheism ini berada di kawasan tersebut. Yang kedua itu, organisasi ini menjaga hak-hak keistimewaan golongan atheism ini, di mana mereka akan menegakkan keadilan kepada golongan ini supaya tidak dibenci oleh masyarakat di luar sana. Okey, seterusnya kita pergi kepada ahli sains dan pendidikan. Okey, untuk ahli sains ini, mereka mempunyai keterbatasan ilmu dalam dunia sains, membuatkan segala persoalan yang bermain dalam minda orang atheism ini berpendapat bahawa mereka tidak mempunyai jawapan yang tepat dalam penyelidikan yang dibuat. Hal ini sedikit sebanyak dapat diisi dengan keyakinan agama. Okey, yang kedua itu kebanyakan ahli sains ini menyokong golongan atheism, tetapi ada sahaja setengah ahli sains yang masih berpegang teguh pada agama kerana tidak ada kata putus yang menyatakan bahawa semua yang berlaku di dalam alam semesta ini tiada kaitan pun dengan agama ataupun kewujudan Tuhan. Okey, sekarang mari kita lihat pro-organisasi HAM dan kebebasan beragama dahulu. Okey, untuk organisasi HAM ni, hak individu tersebut untuk tidak beragama, di mana mereka berhak untuk memilih agama apa yang mereka inginkan, ataupun mereka tidak menginginkan untuk berada di mana-mana agama dan dikekal sebagai golongan atheism. Okey, yang kedua iaitu mereka dapat mengidentifikasikan diri mereka tidak beragama kerana mereka tidak mahu terikat dengan mana-mana peraturan yang ada di dalam sesebuah agama kerana mereka merasakan bahawa peraturan itu menyusahkan hidup mereka. Okey, untuk isi yang kedua iaitu organisasi ini menyediakan tempat perlindungan dan mereka akan membela golongan atheism ini supaya golongan ini dapat menjalankan aktiviti harian mereka tanpa dikecam oleh masyarakat setempat ataupun dipandang serong, dan mereka menginginkan untuk golongan ini hidup dengan aman dan damai di kawasan tersebut.
Okey, sekarang mari kita lihat pro mengenai ahli sains dan penyelidikan. Okey, untuk ahli sains dan penyelidikan ini, mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi mengenai alam semesta. Dan mereka juga membuat kajian bagaimana terhasilnya ataupun terjadinya sesuatu benda. Berdasarkan kajian yang mereka lakukan tu, individu atheism ini akan menidakkan kewujudan Tuhan kerana dia percaya bahawa benda itu terjadi secara alami dan tiada siapa pun yang menciptanya. Contohnya seperti manusia, mereka percaya bahawa manusia ini terlahir secara alami. Okey, yang kedua itu kebanyakan ahli saintis ini mendorong pemikiran mereka ke arah rasional dan logik, di mana mereka hanya mempercayai sesuatu benda menggunakan logik akal. Contohnya, mereka mempercayai bahawa setiap masalah yang berlaku pasti berpunca dari silap mereka sendiri dan bukan dari takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kita. Okey, sekarang mari kita lihat isu organisasi HAM dan kebebasan beragama. Okey, untuk isu ini, beberapa laman sosial seperti Facebook, Atheist Republic dan Warung Atheist menjadi tempat di mana orang yang tidak beragama mencari sokongan dan berkongsi pengalaman. Beberapa anak Melayu Islam juga menyertai kelab Atheist Republic Kuala Lumpur ini. Dan kenyataan ini mencetuskan keperluan untuk tindakan dan siasatan, terutamanya kerana banyak yang terlibat adalah generasi muda. Ini adalah kerana perkara serius kerana agama memainkan peranan besar dalam masyarakat Malaysia dan keharmonian negara bergantung pada perfahaman agama. Dalam kata-kata yang lebih mudah, beberapa orang Melayu Islam muda menyertai kumpulan ini tidak beragama ini dalam talian, dan ini memerlukan tindakan kerana ia melibatkan nilai dan keharmonian masyarakat. Okey, sekarang mari kita lihat isu yang muncul dalam bidang ahli sains dan penyelidikan. Okey, ini artikel mengenai China mencipta matahari buatan sendiri. Okey, untuk isu ni, manusia ingin melawan ciptaan alam semesta dan ingin menunjukkan bahawa ciptaan manusia ini lebih baik daripada ciptaan Tuhan. Kerana mereka ingat mereka boleh mengawal segala bencana alam yang ada di dunia ini. Yang kedua itu, negara-negara maju ini ingin membuktikan bahawa teknologi mereka inilah yang paling canggih sekali, kerana jika mereka membuat perkara yang di luar jangkaan mereka, mereka menganggap bahawa mereka adalah yang paling berkuasa dalam dunia ini dan dapat menaklukki bumi ini dan dapat melakukan apa sahaja. Okey, seterusnya itu penyelesaian bagi kumpulan yang dipengaruhi oleh atheism. Okey, yang pertama untuk organisasi HAM dan kebebasan beragama, di mana pihak berorganisasi ini boleh membuat satu aktiviti yang dapat mendedahkan mengenai atheism ini kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berhati-hati dengan golongan atheism ini, ataupun masyarakat boleh memberi nasihat supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Yang nombor dua itu memperbanyakkan lagi program agama yang dapat memberi kesedaran kepada golongan-golongan atheism ini ataupun masyarakat setempat mengenai isu yang timbul di fikiran mereka yang tidak dapat diselesaikan menggunakan penyelidikan ataupun sains. Okey, yang kedua itu ahli sains dan pendidikan. Okey, untuk ahli sains, mereka boleh mengkaji semula setiap persoalan yang terkandung dalam fikiran mereka dengan mencari jawapan di dalam Al-Quran ataupun bertanya kepada para ahli ulama yang lebih mengetahui mengenai perkara tersebut. Ahli sains dan penyelidik juga dapat menggunakan Al-Quran sebagai bahan rujukan mengenai setiap persoalan yang tersimpan di dalam fikiran mereka. Kenapa? Di dalam Al-Quran ini telah mencatat semua kejadian yang berlaku di alam semesta ini dan tidak tertinggal sedikit pun. Dan di dalam Al-Quran ini juga telah dilengkapi dengan kenapa kita buat begitu, kenapa kita diharuskan untuk melakukan begini, dan kenapa kita tidak boleh makan benda-benda yang haram. Semuanya telah dicatatkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan buku panduan untuk agama-agama Islam. Okey, seterusnya itu cadangan penyelesaian. Yang pertama, rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan penting hidup untuk membentuk keperibadatan yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Dan Perlembagaan Malaysia ini menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Agama dan kepercayaan lain boleh juga diamalkan dengan aman dan tenteram. Dan tindakan golongan atheism yang menafikan kewujudan Tuhan sekaligus telah membelakangi prinsip rukun negara. Yang kedua iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, untuk falsafah pendidikan kebangsaan menggunakan konsep insan sejahtera, di mana seorang insan yang sejahtera dinilai dari segi rohani, emosi dan jasmani. Di mana dari sudut rohani, kepercayaan seseorang insan dikatakan sejahtera apabila individu tersebut mempercayai kewujudan Tuhan dan menganut serta mengamalkan amalan agama yang dianutinya. Seterusnya, falsafah sejahtera. Okey, dalam falsafah sejahtera kita mengamalkan prinsip-prinsip humanisme, di mana dalam konteks atheism, sifat kemanusiaan akan menjadi kerangka kerja moral untuk membimbing tindakan dan nilai-nilai mereka. Okey, humanisme ni merupakan konteks etis yang menekankan nilai-nilai universal seperti martabat manusia, kebebasan individu, toleransi, empati dan tanggungjawab sosial. Di mana secara umumnya humanisme ni merupakan panduan hidup untuk orang atheism ni berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan tanpa bergantung pada kepercayaan agama.
Okey, sekarang mari kita lihat kesan yang diharapkan. Okey, yang pertama itu pembebasan pemikiran peribadi, di mana individu mungkin merasakan bahawa ateism ini memberi mereka kebebasan untuk berfikir dan memilih kepercayaan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh doktrin ataupun ajaran agama yang diperkenalkan oleh pihak berkuasa kolonial. Yang kedua itu dapat mencari makna dan etika sendiri, di mana ateism ini boleh menggalakkan individu mencari makna kehidupan dan etika tanpa merujuk kepada norma agama tertentu. Ini mungkin membolehkan individu tersebut membangunkan rangka kerja nilai mereka sendiri yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya tempatan. Yang ketiga iaitu kritikan terhadap kuasa dan kawalan, di mana golongan ateism ini memberi penekanan kepada pemikiran rasional yang boleh membantu individu menilai dan mengkritik struktur kuasa secara rasional yang mungkin masih wujud sejak zaman penjajah. Ini boleh melibatkan penolakan hierarki yang mungkin diperkenalkan oleh agama kolonial. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kami, daripada kumpulan nombor 6. Sekian dari kami, sekian, terima kasih.